hari ini hari yang kita nantikan, iaitu hari sebelum pukul 4 petang nanti semua ahli parlimen akan menyerahkan akuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mereka menyokong siapakah calon Perdana Menteri sebelum dipertimbangkan berdasarkan kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk memilih siapakah Perdana Menteri yang mempunyai majoriti untuk memimpin kerajaan baharu. Baik, kita melihat juga pada jam ini politik baharu yang lebih aman. Ini yang kita mahukan daripada kemelut politik pada masa kini. Itu juga jaminan yang diberikan oleh Ketua Pembangkang ataupun Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengatakan bahawa nafas baru politik itu akan diberikan dalam keadaan semasa. Cuma bagaimana untuk kita melihat cabaran dalam mencari titik pertemuan ke arah meniti jalur yang juga selari dalam konteks politik semasa, landscape kepelbagaian spektrum politik semasa. Adakah ia amat mustahil untuk dilaksanakan dengan perpecahan yang berlaku dalam keadaan politik semasa? Itu yang saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan Koordinator Penyelidikan Research for Social Advancement REFSA, Fakhrul Razi Rashid yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Fakhrul Razi, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Baik, kita melihat pada masa ini cabaran untuk mencari titik kesamaan tersebut dalam spektrum politik berbeza ini, dan juga kalau kita lihat sebelum ini kritikan demi kritikan dilakukan kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita faham perbezaan ini berlaku mungkin pada hemat penilaian dan juga penghakiman itu melihat kepada bagaimana pengurusan krisis pada ketika ini. Negara kini berdepan 3 krisis berganda kalau boleh kita sifatkan. Kita ada krisis politik, krisis kesihatan awam dan juga krisis ekonomi. Ini menuntut bahawa seorang Perdana Menteri dasar yang tepat dan sebagainya, kerana ini kali pertama kita menyaksikan dalam sejarah Malaysia mungkin. Itu tahap kecabarannya pada masa kini. Bagaimana untuk kita melihat bahawa kemahuan politik itu untuk mengenepikan sebarang perbezaan untuk bersatu padu, adakah mustahil untuk dicapai pada ketika ini? Terima kasih Najib. Okey. Pertama sekali saya fikir kita kena lihat pada konteks yang lebih luas tentang nafas baru ataupun new politik dalam Malaysia yang berlaku sekarang. Kalau kita dapat lihat semenjak PRU14, kita sekarang ni sedang berada dalam situasi demokrasi bagi saya 50-50. Apa yang dimasukkan demokrasi 50-50 ini adalah tidak ada satu gabungan parti ataupun parti tunggal itu sendiri mempunyai majoriti yang kukuh di dalam parlimen. Maka dalam demokrasi 50-50 ini, kita memerlukan satu kerjasama bipartisan yang begitu kuat di antara pihak yang menjadi kerajaan dan pihak yang menjadi pembangkang. Dalam demokrasi 50-50 ini juga, kalau kita lihat pada konteks yang luas, tidak semua yang menang akan menang segalanya dan tidak semua yang kalah akan kalah segalanya. So, kena ada kompromi di situ untuk melihat bagaimana struktur pentadbir urus negara bukan lagi berpaksi kepada eksekutif sahaja, tetapi perlu mengambil kira pandangan daripada ahli parlimen, pembangkang dan backbencher itu sendiri. Dan perkara kedua, selepas apa yang berlaku hari ini, demokrasi 50-50 ini, dia membuka satu lembaran baru bahawasanya kita boleh bekerjasama walaupun kita mempunyai perbezaan. Tetapi kita selalu mengatakan bahawasanya kita meraihkan perbezaan, tetapi bila membuat keputusan, perbezaan itulah yang menjadi punca utama keputusan yang dibuat oleh pemimpin daripada kerajaan dan pembangkang di dalam parlimen itu sering berlaku satu masalah teknikal ataupun beberapa kelemahan. Dan di sinilah bermulanya saya fikir kerajaan ataupun Perdana Menteri yang akan dipilih pada hari ini atau esok, dia perlu membawa satu aspirasi ataupun politik baru yang tidak lagi memikirkan tentang kerajaan betul dalam setiap perkara, dan pembangkang bukan sahaja mengkritik, tetapi kedua-dua belah pihak perlu melihat ini satu peluang untuk memperbaiki keadaan kesihatan politik dan ekonomi rakyat yang berada dalam kesempitan akibat krisis COVID-19. Dan yang keduanya, bagi saya, new politik sini juga adalah bermaksud kita perlu ada satu gabungan parti politik yang baru, gabungan parti politik yang kukuh. Kalau kita lihat pada hari ini, saya rasa ramai rakyat pun keliru. Ini Barisan Nasional ke Perikatan Nasional ke ataupun Pakatan Harapan. Dan perkara-perkara ini diperhatikan oleh rakyat. Maka gabungan parti yang ada, yang perlu ada untuk selepas apa yang berlaku krisis perlembagaan politik sebenarnya, perlu melihatkan gabungan parti yang mementingkan kerjasama dalam coalition parti itu sendiri. Dan
kalau sekiranya parti yang mendapat menjadi Perdana Menteri itu berada dalam koalisi, mereka tidak boleh menjadi abang besar. Mereka perlu ada satu gabungan parti politik yang setara. Kerana perkara yang paling besar berlaku selepas krisis politik yang berlaku di Malaysia hari ini adalah kita menyaksikan bahawasanya pemusatan kuasa Perdana Menteri yang begitu besar boleh mendatangkan beberapa impak negatif kepada keputusan dan dasar yang menentukan kehidupan rakyat. Jadi saya fikir tidak rasional sekiranya kuasa Perdana Menteri ini begitu besar kepada eksekutif, dan ia perlu diberikan, dia perlu dikongsikan bersama dengan ahli parlimen pembangkang untuk memberi ruang kepada mereka menilai ataupun terlibat dalam proses-proses dasar kerajaan. Dan politik baru ini juga akhirnya akan pergi ke parlimen juga. Kerana parlimen inilah satu-satunya institusi yang berperlembagaan yang telah termasuk dalam perlembagaan adalah untuk menyelesaikan isu-isu rakyat dan isu-isu negara. Dan kalau kita lihat beberapa tahun yang lepas semenjak pandemik, institusi parlimen ini seperti dipinggirkan oleh badan eksekutif dan sebagainya. Jadi apa yang kita mengharapkan dalam new politics ataupun politik yang amat ini bukanlah sahaja meraihkan perbezaan, tetapi politik yang berfungsi kepada rakyat supaya demokrasi sistem demokrasi negara yang dibahas, dibincangkan oleh kedua-dua belah pihak antara kerajaan pembangkang ini benar-benar memberi satu impak positif dan kesejahteraan kepada rakyat. Dan ini bukan satu perkara yang dalam tempoh jangka pendek, tetapi ini adalah politik baru yang perlu dilihat dalam tempoh jangka panjang. Dan kunci kestabilan politik negara yang rakyat mahukan sebenarnya adalah kerjasama dua-dua pihak ini. Dan itulah bagi saya definisi ataupun fresh politics yang diperlukan di Malaysia, dan saya fikir ia tidak mustahil untuk berlaku pada masa ini. Kalau kita bercakap tentang kerjasama kedua-dua parti politik ataupun entiti politik ini, kita melihat sebelum kita sudah pasti perlu memberi tumpuan kepada siapa yang memerintah terlebih dahulu ataupun parti-parti entiti politik tersebut. Sebagai contoh, sebelum ini cabaran Perikatan Nasional, di dalam Perikatan Nasional sendiri apabila sebahagian daripada ahli parlimen UMNO sendiri menyuarakan seolah-olah mereka itu pembangkang, malahan mereka itu berada dalam blok kerajaan dan sebagainya. Ini pengurusan dalam pentadbiran kerajaan ataupun dalam Perikatan Nasional. Begitu juga dalam Pakatan Harapan sendiri. Bagaimana untuk kita melihat bahawa adakah perkara ini boleh diselesaikan selepas ini sebelum kita berganjak kepada kerjasama merentas parti? Adakah mudah untuk seorang Perdana Menteri baru mengawal Perikatan Nasional sebagai contoh, ataupun PH sendiri mudah untuk mengawal segala sokongan-sokongan tambahan yang mereka dapat luar daripada PH Plus dan sebagainya? Saya rasa masalah yang berlaku akibat percaturan politik sehinggakan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Mudi Yassin terpaksa meletakkan jawatan disebabkan oleh gabungan politik yang tidak diuruskan dengan setara. Bermaksud kalau kita lihat politik lama dahulu, apabila dalam satu gabungan parti itu, Perdana Menteri selalunya mendominasi keputusan parti. Dan dalam ketika ini, saya rasa kesilapan yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional dahulu adalah gabungan ini tidak menguruskan hubungan ataupun perkara-perkara yang kesamarataan di antara rakan-rakan parti itu sendiri. Contohnya, saya rasa apa yang Tan Sri Mudi Yassin lakukan contohnya dalam CSA, selepas CSA ataupun perkara itu dibentangkan oleh Tan Sri Mudi Yassin, ada refleksi ataupun ada respon daripada ahli parlimen khususnya daripada UMNO mengatakan mereka tidak bersetuju dan perkara ini tidak dibincangkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk menguruskan politik, kematangan politik berada di parlimen, ahli-ahli politik ini juga ataupun ahli parlimen ini perlu menguruskan perbezaan pendapat ataupun isu-isu yang berlaku di dalam gabungan parti itu sendiri. Dan saya percaya apabila ada kebijaksanaan setiap gabungan parti ini menguruskan rakan-rakan mereka di dalam parti dan melihat rakan mereka ini adalah rakan strategik, dan saya fikir itu tidak akan berlakunya satu percaturan politik yang kita dapat lihat pada hari ini.
Bagaimana kita melihat kerana arena politik negara pada ketika ini bukan tertumpu kepada dua entiti politik seperti sebelum ini mungkin. Kini berpecah dan juga menuntut kerjasama dan juga jajaran aluran baru politik tersebut bekerjasama untuk membentuk kerajaan campuran ataupun sebaliknya. Bagaimana kita melihat adakah ini untuk tempoh sehingga PRU akan datang ataupun ini mampu menjangkaui PRU akan datang? Saya rasa dalam keadaan demokrasi 50-50 ini dia akan berlaku selepas PRU15 dan dalam tempoh jangka panjang. Dan apabila kita beralih daripada sistem dua parti kepada sistem multi-party sistem itu, hari ini kita dapat lihat pelbagai parti yang wujud di dalam spektrum politik Malaysia ini, ia sebenarnya memberi satu kebaikan kepada pengundi atau rakyat itu sendiri kerana mereka bebas memilih mana-mana parti yang mempunyai dasar ataupun perjuangan yang cocok ataupun yang sesuai bagi pengundi itu sendiri. Dan itu tidak ada masalah. Yang menguntungkan multi-party sistem ini sebenarnya adalah rakyat. Jadi apa yang perlu dibuatkan oleh gabungan parti politik dan ahli politik itu sendiri adalah menerima perubahan ini dan mereka perlu melakukan satu perubahan dari segi bentuk dasar, dari segi kepimpinan, dari segi pandangan-pandangan baru kerana generasi hari ini ataupun rakyat pada hari ini sudah mula melihat urus tadbir negara itu adalah satu perkara yang penting khususnya ketika krisis pandemik. Mereka tidak lagi melihat Perdana Menteri sebagai satu sosok yang boleh menyelesaikan semua masalah. Dan apa yang mereka paling penting sekarang adalah mereka melihat kepada siapakah pasukan ataupun tim yang akan dibawa oleh Perdana Menteri untuk membantu menyelesaikan masalah rakyat dan krisis pandemik serta ekonomi. Saya fikir apa yang kalau kita lihat pada hari ini, Perdana Menteri perlukan sebuah kabinet yang berfungsi untuk membantunya merangka dasar dan Perdana Menteri juga perlukan ahli parlimen pembangkang untuk membuat seimbang dan imbang. Jadi ini adalah penilaian baru yang dilihat oleh rakyat dan kalau kita lihat pada hari ini Najib pos sebagai Menteri Kesihatan, jawatan Menteri Kesihatan sebelum krisis pandemik ini saya rasa tidak siapa pun kisah siapa Menteri Kesihatan. Tetapi selepas pandemik ini Menteri Kesihatan merupakan figure paling penting dalam menguruskan pandemik. Jadi persoalannya siapakah calon Menteri Kesihatan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri kelak kerana ia akan menentukan dia akan memberikan satu kepercayaan kepada rakyat untuk melihat institusi ini bergerak dengan efektif kepada menyelesaikan masalah mereka. Dan saya fikir ini adalah satu spektrum ataupun penilaian baru yang berlaku dalam kalangan rakyat sekarang. Sekejap lagi saya nak sentuh Fakhur Razi berkaitan dengan penilaian tersebut dan juga bagaimana mengurus naratif dan juga persepsi, sentimen rakyat itu. Tapi sebelum itu, apa yang disentuhkan oleh saudara Fakhur Razi tadi iaitu berkaitan dengan penetapan jawatan-jawatan dalam kabinet untuk portfolio yang sebelum COVID-19 ini mungkin dipandang biasa saja. Kementerian Kesihatan, mesti Kementerian Sains sebelum ini adalah kementerian yang mungkin tidak berat tugasnya, tapi kali ini yang berat untuk imunisasi dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat susunan kabinet untuk sebuah kerajaan baharu? Kerana siapa pun menjadi Perdana Menteri, cabarannya adalah untuk memenangkan atau menjaga hati semua pihak yang terlibat memberikan sokongan. Dan menguruskan hati masing-masing ini bukannya perkara yang mudah. Kita dah saksikan dalam Perikatan Nasional sebelum ini. Bagaimana untuk kita mencakakan susunan ini, tawaran yang akan mungkin diberikan, jawatan mana, siapa yang dapat dan sebagainya dalam kabinet, dan pada masa yang sama memastikan kebersihan, integriti dan juga secara keseluruhannya itu diterima persepsi oleh rakyat itu, adakah mudah dilaksanakan dalam tempoh mencabar ketika ini? Saya rasa apa yang kalau dalam aspek pembentukan kabinet itu terletak kepada bagaimana struktur pada menteri itu sendirilah mahukan kabinet yang berfungsi untuk melihat dasar. Kalau kita lihat kerajaan PN sebelum ini ada satu sistem kabinet yang saya rasa agak cukup baik di mana Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memperkenalkan sistem kluster kabinet mengikut kluster ekonomi. Dia ada 4 kluster ekonomi, kesejahteraan sosial dan pertahanan dan keselamatan dan sebagainya lah. Saya rasa sistem kabinet itu ada, cuma meletakkan calon ataupun mereka yang untuk menjalankan kementerian ataupun dasar itu merupakan satu pertimbangan yang perlu diperhalusi oleh gabungan parti itu secara rasional dan secara teliti. Dan kalau kita lihat
ada dalam kalangan rakyat seperti melihat Dr. Zulkifli daripada kerajaan, daripada gabungan Pakatan Harapan yang boleh menerajui Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Tapi kita kena ingat realiti sebenarnya adalah gabungan parti politik yang menentukan kedudukan kabinet itu sendiri. Cuma apa yang diharapkan selepas ini dalam tempoh, saya fikir dalam tempoh 2 tahun sebelum PRU 15 akan datang adalah pelantikan menteri itu memang kena berdasarkan parti politik, tetapi mempunyai calon yang berintegriti yang boleh melaksanakan dasar dengan baik dan memberi kepercayaan kepada rakyat untuk melihat bahawanya kerajaan dan institusi demokrasi negara ini benar-benar berfungsi. Itu saya rasa perkara pokok paling penting yang perlu dipertimbangkan bakal Perdana Menteri yang akan datang. Okey, kita juga melihat kepada tawaran kerana pada akhir pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin diberikan 7 penawaran yang kita melihat boleh kita sifatkan sebagai antaranya reformasi kepada institusi yang telah pun diperjuangkan selama ini. Undi 18 sebagai contoh, penggal Perdana Menteri itu dihadkan kepada 2 penggal sahaja. Ini antara contoh-contoh reformasi yang dimahukan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa seorang Perdana Menteri baharu dengan kabinet baharu perlu menawarkan perkara-perkara sebegini supaya apa yang dituntut oleh rakyat sejak sekian lama berkaitan dengan perkara-perkara ini dapat diterima, dan ini sekaligus memberikan imej dan juga sentimen yang lebih baik. Adakah perlu diteruskan tawaran tersebut kepada pihak pembangkang selepas ini? Saya rasa CAC itu perlu diteruskan ditawarkan kepada pihak pembangkang. Cuma Najib, saya rasa adil dalam beberapa perkara ini apabila CAC itu tidak sepatutnya wujud dalam pandangan eksekutif saja ataupun Perdana Menteri saja. CAC ini perlu dibincangkan bersama sebelum ia diputuskan, dipersetujui secara konsensus ataupun kolektif antara pihak kerajaan dan pembangkang. Dan CAC yang berkenaan tentang reformasi parlimen dan institusi ini adalah satu lumrah ataupun perkara biasa yang berlaku dalam sistem demokrasi berparlimen berpaksikan Westminster. Kalau kita lihat sebagai contoh pada tahun 2010 apabila Perdana Menteri Julia Gillard, tak silap saya, daripada Parti Buruh Australia. Parti Buruh ketika itu mempunyai kerusi ataupun majoriti yang tipis dan berlaku hang parlimen di Australia. Dan Perdana Menteri Australia ketika itu melakukan CAC dengan Green Party iaitu Parti Hijau dan beberapa ahli parlimen bebas. Dan salah satu CAC ini juga adalah berkenaan dengan reformasi parlimen yang dilaksanakan oleh kerajaan Parti Buruh Australia ketika itu dengan menubuhkan Parliamentary Budget Office dan sebagainya. Jadi apa yang ditawarkan dalam CAC yang dibentangkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu bagi saya itu adalah satu selari dengan apa yang diperjuangkan perubahan institusi yang diperjuangkan oleh pembangkang juga. Tetapi dalam konteks hari ini tidak seharusnya CAC itu hanya dilakukan ataupun ditentukan oleh eksekutif atau Perdana Menteri, tetapi ia perlukan perbincangan bersama bagaimana CAC ini dapat mewujudkan satu kestabilan politik dan kepercayaan parlimen untuk Perdana Menteri yang baru ini meneruskan pentadbiran tanpa ada beberapa gangguan. Dan yang keduanya, bagaimana kerjasama ataupun CAC ini dapat memastikan pihak pembangkang mempunyai hak dan suara mereka dalam menentukan dasar-dasar kerajaan. Contohnya, saya bagi contoh lagi di Perak lah, CAC di Perak, apa yang berlaku di Perak tahun lepas. Satu perjanjian CAC antara Menteri Besar Perak sekarang dengan Pakatan Harapan adalah pembangkang diberikan akses untuk menghadiri mesyuarat peringkat daerah dan negeri, diberikan akses sebagai ketua pengurusi kepada PAC di Dewan Perak dan sebagainya. Dan saya fikir apa yang berlaku di Perak ketika melakukan CAC dan sebagainya dapat, kalau kita lihat hari ini Perak ada kestabilan politik itu sendiri. Jadi perkara ini tidak mustahil akan berlaku di Perak Persekutuan. Cuma dakwaan ataupun sentimen daripada rakyat itu sendiri perlulah berubah kepada tahap yang lebih matang dan melihat politik ini secara terbuka dan bukan ketaksuban yang pada parti politik ini menjadi satu keutamaan buat masa ini. Okey, persepsi rakyat itu saya akan bawakan sebentar saja lagi. Namun kita juga melihat kepada satu perkara pada masa ini, Fakhr Razli, kalau kita boleh bincangkan, menuntut ahli politik ini untuk bekerjasama dalam konteks politik semasa mungkin mereka boleh lakukan kerana bibit-bibit
kemulut politik itu memaksa mereka perlu bekerjasama kerana tidak ada majoriti dan sebagainya. Namun ahli politik ini lumrahnya mereka berpolitik pada akhirnya. Bagaimana untuk mereka memenangi naratif tersebut untuk kita fahami? Kerana pada akhirnya mereka ini mungkin boleh bekerjasama dalam bentuk melaksanakan dasar dan sebagainya, tetapi untuk kelebihan political mileage mereka untuk PRU seterusnya, bagaimana ini akan dilakukan tanpa menjejaskan sentimen rakyat sebagai contoh? Adakah ini akan tetap berlaku atau mereka akan lebih perlahan ketika ini setidaknya sehingga COVID-19 mampu dikawal? Saya fikir dari segi dasar betul dan sebagainya, kerana bipartisan ataupun dual-partisan ini saya rasa di Malaysia lah ada satu formula yang saya rasa saya ingin kongsikan lah. Kebanyakan ahli parlimen atau ahli politik ini, mereka 80% bersetuju dengan dasar, 20% je perbezaan dari ideologi ataupun pandangan-pandangan politik mereka. Jadi kalau kita melihat daripada gambaran yang lebih luas, 80% daripada ahli parlimen ni kalau kita lihat dalam isu-isu dasar dan politik, mereka bersetuju saja untuk membuat reformasi parlimen, reformasi institusi. Cuma 20% ini adalah kebimbangan seperti mana yang Najib cakap tentang apakah yang mereka lakukan ini sebenarnya menepati apa yang diaspirasikan oleh pengundi dan rakyat. Tetapi kita perlu ingat apa-apa yang berlaku pada hari ini, kerjasama politik dan sebagainya, KPI bagi ahli parlimen ataupun ahli politik itu sendiri adalah pilihan raya. Jadi mereka perlu melakukan perkara yang terbaik buat rakyat secara menyeluruh. Mereka tidak boleh membuat satu dasar yang hanya mementingkan pihak yang menyokong mereka saja. Dan inklusiviti dalam dasar ini sebenarnya akan dinilai dan akan diundi oleh rakyat pada pilihan raya umum yang akan datang. Jadi saya tak rasa kebimbangan atau keraguan ahli politik untuk melakukan perubahan oleh kerana ada sokongan, tarikan sokongan daripada akar umbi dan sebagainya. Kerana sebagai pemimpin, ahli parlimen ataupun ahli politik itu perlu memimpin penyokong mereka dalam melihat pada perkara-perkara baru, bukan sahaja mengikut apa yang ada dalam parti itu sendiri. Dan inilah ciri-ciri kepimpinan yang diperlukan rakyat Malaysia, di mana kita perlukan seorang pemimpin dan kabinet yang berfungsi, yang benar-benar berdiri atas keputusan sains dan fakta dan bukan sahaja polemik politik pada hari ini. Okey, kalau kita melihat kepada penambahbaikan dan juga apa yang mereka belajar daripada kepimpinan lepas, sekiranya kalau kita bagi kontekslah Kerajaan Perikatan Nasional sekali lagi diberikan kuasa sebagai contoh, apa yang perlu mereka belajar dan juga berikan tumpuan khususnya untuk penambahbaikan segera yang perlu mereka lakukan? Pertama, saya fikir mereka perlu melihat pembangkang ataupun ahli parlimen ini sebagai satu rakan strategik. Tidak seharusnya mereka melihat ahli parlimen ini, saya rasa era di mana parti-parti kerajaan menyalahkan pembangkang sebagai pembangkang ini yang akan menghancurkan negara dan sebagainya perlu diatasi dengan cermat dan matang. Kerana apabila kerajaan memandang ahli parlimen pembangkang sebagai rakan strategik, maka pada masa yang sama mereka juga mendapat kepercayaan parlimen untuk meneruskan pentadbiran. Dan saya fikir mana-mana pihak yang membentuk kerajaan perlu ingat dalam demokrasi 50-50 ini, satu hari nanti mereka juga mungkin akan duduk di dalam blok pembangkang dan mereka juga menuntut perkara yang sama dengan pembangkang sekarang untuk melihat peruntukan yang sama rata dari segi akses kepada informasi dan dasar yang lebih besar kepada untuk menentukan keputusan dan apa peranan mereka di dalam parlimen itu sendiri. Jadi saya rasa itu perkara pertama yang perlu dilihat kerajaan baru yang akan ditubuhkan nanti, melihat pembangkang sebagai rakan strategik untuk mengatasi masalah dan cabaran yang dihadapi oleh negara. Yang keduanya, kita perlu saksikan satu kerajaan yang berkomunikasi dengan baik dari segi isu dasar dan apa program yang dibawa oleh rakyat. Kerana kerajaan perikatan pada tahun lepas, kalau kita lihat, ada masalah komunikasi dari segi untuk menyampaikan dasar dan SOP itu sendiri. Jadi komunikasi ini penting supaya rakyat dapat melihat apakah dasar yang ingin dibawa oleh kerajaan yang baru ini dengan memperincikan perkara-perkara aspek penting yang tidak menimbulkan lebih banyak persoalan dan perlu menyelesaikan beberapa isu yang penting buat rakyat. Yang ketiganya, saya fikir apa sekalipun yang berlaku pada hari ini, meskipun kita ada Perdana Menteri yang baru yang akan datang, kita perlu kerajaan yang baru
hari ini perlu kembali balik kepada Parlimen untuk buat undi percaya. Dan ini sebenarnya yang undi percaya ini bukanlah satu perkara yang asing, dia satu perkara yang penting kerana ada beberapa pihak ataupun ahli penganalisis politik melihat SD ataupun akuan bersumpah ini penuh dengan keraguan dan menimbulkan beberapa spekulasi politik yang saya rasa kalau tidak diteruskan amalan seperti ini akan membangkitkan beberapa pertanyaan dan persoalan yang berterusan dan ini akan memberi impak kepada kestabilan politik negara. Maka apabila Perdana Menteri baru dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ini dan membentuk kabinet, saya fikir penting untuk pihak kerajaan membawa usul undi percaya di Parlimen agar rakyat menyaksikan bahawasanya kerajaan baru ini adalah kerajaan yang melihat perspektif baru yang mahukan new politics ataupun politik yang aman dan segar supaya proses yang berlaku dalam kerajaan ini lebih terbuka dan telus. Dan ia juga akan meningkatkan satu persepsi baik kepada kerajaan dan institusi demokrasi negara buat masa ini. Untuk politik baharu dan juga yang lebih segar ini, dalam kaca mata pandangan rakyat sebagai contoh, rakyat yang menderita dan juga sengsara pada ketika ini akibat pandemik COVID-19, tidak ada banyak pilihan yang rakyat boleh lakukan kerana mereka perlu melalui proses pengundian. Selagi mana Parlimen itu tidak dibubarkan, apa pun berlaku sepanjang tempoh 5 tahun, 4 tahun hingga 5 tahun tersebut hanya bergantung kepada Perlembagaan Persekutuan. Sebagai contoh, hari ini kita menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk sekali lagi melantik kerajaan baru, kepimpinan baru, Perdana Menteri baharu. Rakyat mungkin tidak ada suara dalam perkara ini kerana mereka perlu menanti PRU seterusnya. Itu secara bagaimana kita melihat kuasa rakyat itu untuk memilih melalui kotak dan juga peti undi. Namun bagaimana untuk rakyat memahami politik itu sudah berubah sepenuhnya. Nafas baharu politik ini harus dipandang oleh rakyat sebagai satu perkara baharu yang membuatkan mereka membuat keputusan lebih tepat dalam memilih pemimpin nanti. Bagaimana untuk rakyat faham perbezaan dan juga pembaharuan ini? Saya rasa rakyat kena faham bahawasanya apa yang berlaku hari ini adalah keputusan yang dibuat oleh ahli Parlimen bukan daripada mandat yang diberikan. Itu satu fakta lah. Tetapi dalam ruang yang ada pada hari ini, dalam demokrasi 50-50 ini, saya fikir peranan rakyat tidak kira daripada golongan pekerja ataupun pakar dan sebagainya begitu penting untuk menstabilkan keadaan ataupun mematangkan politik negara. Saya bagi contoh, saya rasa tidak tepat kalau mengatakan bahawasanya rakyat tidak mempunyai kuasa dan suara di dalam demokrasi berparlimen ataupun di Malaysia ini kerana apabila reformasi parlimen itu dibuat sebagai contohnya, sebenarnya ada pakar-pakar dan rakyat yang boleh memberi sumbangan ataupun idea ataupun pendapat kepada ahli parlimen ataupun jawatan-kuasa pilihan khas untuk membetulkan beberapa dasar dan keadaan. Dan dalam keadaan ini, saya rasa perkara paling mustahak sekali adalah bukannya rakyat meminggirkan politik, tetapi rakyat perlu terlibat dalam proses politik, dalam proses membuat dasar itu dengan lebih jauh berbanding pada sebelum ini. Kerana mereka perlu sedar bahawasanya kalau mereka tidak terlibat di dalam proses politik, menyuarakan pandangan dari segi dasar, mengkritik dasar dan sebagainya, mereka dasar-dasar yang dibuat itu akan memberi satu kelemahan dan mereka juga akan terkesan dengan teruk. Dan ini akan memberi satu impak jangka panjang yang lebih besar buat mereka. Jadi apa yang saya fikirkan untuk rakyat bukan sahaja duduk dan melihat apa yang berlaku, tetapi mereka juga mempunyai suara, memberi pandangan dan kritikan kepada ahli parlimen dan pihak kerajaan itu sendiri. Ya, itu paling penting, suara rakyat itu diangkat dan juga didengarkan. Segala kritikan, segala apa yang mereka luahkan dalam pelbagai medium sekalipun perlu melibatkan kematangan politik untuk menerima kritikan tersebut dan diangkat menjadi satu perbahasan dan pada akhirnya mungkin penambahbaikan dasar tersebut. Saudara Bakar Razi Rashid, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Ini hari yang panjang, saya kira beberapa hari ini kita akan terus berhubung dari masa ke masa sekiranya ada perkembangan terbaru untuk membincangkan situasi semasa politik negara. Dan hari ini apa yang mungkin akan berlaku, kita jangkakan akan berlaku. Kalau anda yang baru saksikan, ada di laman web kami astro1.com sekalian perkembangan terkini, iaitu hari ini kita jangkakan ahli-ahli parlimen akan menghantar akuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah, dan juga selepas itu kita akan serahkan kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan dan juga memilih siapakah seorang ahli parlimen yang pada khidmat baginda menerima sokongan majoriti daripada ahli parlimen untuk dilantik menjadi seorang Perdana Menteri dan seterusnya tertubuhnya kerajaan baru. Itu juga kami akan bawakan dan beri tumpuan di Astro Awani.